Anda tahu tak, Islamic Relief berada di lebih 45 buah negara di seluruh dunia. Menyedari kepentingan ibadah kurban kepada umat Islam setiap tahun, Islamic Relief Malaysia ingin bersama anda melalui kempen Rezeki Korban. Terdapat 6 kumpulan mewakili 28 buah negara, termasuklah Palestin, Syria, Yaman, Malaysia, Somalia dan lain-lain lagi. Harga untuk satu bahagian bermula serendah RM350 sahaja sehingga RM1,500. Untuk menyertai, mudah sahaja. Layari www.islamic-relief.org.my atau hubungi terus 03 8926 3434. Jangan lupa, laksanakan ibadah kurban anda bersama Islamic Relief Malaysia. #Zahirkan kesyukuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua yang sedang menonton malam ni. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat sebab dapat peluang. Saya sangat seronok malam ini sebab apa yang kita akan bawakan malam ini adalah berkaitan dengan topik korban dan kempen yang dijalankan oleh Islamic Relief Malaysia iaitu Rezeki Korban. Dan pastinya Rezeki Korban yang dijalankan oleh Islamic Relief Malaysia ini sentiasa istiqomah dan sentiasa ada target tertentu yang kalau boleh kita nak bagi sebanyak-banyaknya membantu orang di luar sana, di luar negara maupun di dalam negara, insya-Allah. Jadi malam ini saya rasa untuk masa 1 jam sebenarnya saya tak puas sebab kita ada 2 panel insya-Allah yang bersama-sama dengan kita yang akan berkongsi pengalaman dan juga sedikit ilmu berkaitan dengan ibadah korban tu sendiri. Okey, insya-Allah. Dan kalau ada masa, katalah Ustazah dapat bagi perkongsian malam ini secara padat dan ringkas, kita boleh dapat soalan-soalan ekstra lagi untuk kita tanyakan. Sebab walaupun isu ni sentiasa diperbincangkan setiap tahun, pastinya tiap tahun juga ada soalan-soalan popular yang diulang-ulang untuk bertanya kan. Okey, yang pasti bestnya malam ni sebab kita akan buka kempen yang cukup istimewa untuk anda. Dan pastinya kalau yang sentiasa mengikuti Islamic Relief Malaysia, kita ada kongsikan berkaitan dengan poster untuk Rezeki Korban tahun ini, di mana kita ada package-package yang kita dah tetapkan mengikut negara serendah RM350 ke RM450, RM600, RM850 dan RM1,200 yang paling tinggi sebabkan negara-negara selalunya di negara krisis dan sukar untuk mendapatkan haiwan korban, harganya lebih tinggi sedikit, iaitu yang paling tinggi package yang sediakan adalah RM1,500. Tapi jangan risau sebab apa? Pastinya kita nak tak nak, kita nak juga terlibat sama untuk ibadah korban. Jadi malam ini istimewanya insya-Allah Islamic Relief akan buka serendah-rendahnya yang mana anda boleh menyertai ibadah korban ni dengan harga RM10 sahaja. Dan pastinya saya nak mengikuti perkembangan sepanjang kita live 1 jam ni, agak-agak berapa kita boleh capai. Sebab apa? Anda boleh masukkan sedekah korban anda untuk malam ini, walaupun tak dapat nak beli package tapi anda boleh kongsi bersama kami senilai RM10 di account number Maybank 114392022564 dan seperti yang tertera dekat bawah ni lah. Okey, so kenapa Maybank tu atas nama saya? Okey, untuk dalam masa 1 jam ni saja sebab saya nak tengok perkembangan macam mana secara live-nya korang beristiqomah dan berlumba nak join untuk ibadah korban ni sebab kita buka offer RM10 saja. Dan insya-Allah saya akan cek secara online, tengok progress dia laju tak laju kan. Mudah-mudahan Allah memudahkan lah urusan kita malam ini. Okey, kita tak nak lengahkan lagi sebab apa? Berapa minit ni saya bebel. Okey, jom kita nak terus menjemput Ustazah Nurul Hidayah, seorang daripada panel kita pada malam ini. InsyaAllah Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin merupakan Eksekutif Kanan Zakat Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, tengok Ustazah senyum, saya pun tersenyum je terus ni. Masya Allah. Aura positif. Masya Allah, Masya Allah. Sebenarnya aura rindu kepada Irma. Ya, rindu sangat ya Allah sebab saya ingat gila kita berforum bersama memang di pusat zakat dan masa tu belum pandemik lagi kan. Masa tu bahagia je, salam-salam, peluk-peluk kan. Salam berpeluk semualah, tak ada had dia kan. Jadi so far Alhamdulillah ke Ustazah tengok ceria tu sihat ya? Alhamdulillah semuanya berada dalam keadaan sihat dan rasanya makin sihat duk rumah. Allah kepada bersyukur Alhamdulillah. Dan saya harap PKP pun dah dapat momentum yang untuk PKP 3.0 ni Alhamdulillah momentum pun bekerja dari rumah bagaimana? Okey, sebabnya kita dah boleh nampak lenggok dia kan. Tahun lepas kita banyak rasa macam terkejut sikit. Bukan terkejut sikit, terkejut beruk rasanya. Tapi tahun ni rasa kita dah nampak dah lenggok tu, rasa terkejar pula. 100 meter pun rasa sehari. Kalau laju kita punya buat kerja tu pun rasa macam tak siap juga kerja. Okeylah, insyaAllah. So dah Tara dan Nia menguruskan anak kejaya pada masa sama, menguruskan rumah tangga juga insyaAllah. Alhamdulillah. Dan Ustazah, kita ada seorang lagi yang bersama kita, panel kita pada malam ini. Okey, ni orang cukup berpengalaman ni sebab selalu turun padang ni dan jauh bersama kita pada hari ini kan sebab kita ada kat Semenanjung. Dia daripada Sabah. Tapi itulah istimewanya bila kita buat virtual macam ni, so kita tetap dapat ditemukan dalam satu skrin insyaAllah. Sister Ramlah merupakan salah seorang daripada kaki tangan di Sabah yang sentiasa membantu menjalankan program dan juga bantuan di Sabah bersama dengan Islamic Relief Malaysia. Assalamualaikum Sister Ramlah. Oh Sister Ramlah, mic kena unmute. Okey. Alhamdulillah. Apa khabar Sister Ramlah? Line okey tak? Hello, maaf ya Sisil, line saya macam kurang okey tapi saya cuba juga. InsyaAllah kalau Sisil tak dengar apa yang saya cakap boleh bagi tahu ya. Okey, kita baru nak dengar dia punya dialek Sabah tu kan. Masya Allah. Okey, Sister Ramlah, insyaAllah kita cuba yang terbaik malam ni. Harap-harap tak terputus ataupun tak terganggu untuk kita bersama-sama dengan penonton kita pada malam ini. InsyaAllah. Okey, kita mulakan dengan Ustazah dulu. Ustazah, saya nak tanya. Untuk gadah korban ni kan kita tahu setiap tahun memang macam saya sebutkan tadi memang benda ni dah jadi amalan kita setiap tahun dan setiap tahun juga mesti ada sesuatu yang popular yang diulang-ulang tanya. Dan setiap tahun juga kita pun sentiasa istiqomah juga nak bagi awareness kat semua orang untuk memahami apa sebenarnya konsep korban tu. Apa sebenarnya maksud dan apa di sebalik kisah korban tu sendiri. Dan korban ni kan dia terlalu subjektif. Dan kalau ambil kisah pun banyak kisah dia. Tapi apa yang perlu kita tahu sebenarnya bila kita cerita tentang ibadah korban ni? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua penonton-penonton di page rasmi Islamic Relief Malaysia. Terima kasih kepada saudari Irma, sahabat saya dan Sister Ramlah. Sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ni, bila kita sebut tentang korban, kenapa specialnya korban ni? Kenapa kita sebut dia sebagai suatu ibadah yang besar? Wa may yu'azzim sya'airallah. Siapa yang membesarkan syiar Allah? Apakah antara syiar Allah terutama pada hari raya Aidil Adha? Pada hari raya Aidil Fitri, sahabat-sahabat, kalau kita tengok antara ibadah yang paling nombor satu lah masa Ramadan tersebut, sebelum kita nak menyambut Hari Raya Aidilfitri, sebelum kita nak bersolat Hari Raya Aidilfitri, paling afdal ibadahnya ialah zakat fitrah. Sekarang ni kita tak perasan ni, kita nak dekat dah dengan Hari Raya Aidil Adha, mesti kita nak tanya, apakah ibadah yang paling afdal untuk kita lakukan pada hari raya yang bakal menjelma? Sahabat-sahabat sekalian, tak lain tak bukan, jawapannya ialah pastinya kalau siapa yang dijemput menjadi duyuf ar-Rahman, tetamu Allah untuk tunaikan haji, itulah paling afdal. Tapi untuk kita
yang berada di tanah bumi air masing-masing. Maka yang kita digalakkan ataupun yang paling afdal untuk kita lakukan ialah ibadah korban. Apa bezanya ibadah korban ni? Kalau kita tengok ibadah korban berbanding dengan ibadah yang lain, ataupun kita kata yang berbanding dengan bukan ibadah saja, yang tidak ada niat ataupun kita kata membunuh, sebenarnya udhiyah ataupun korban ni ialah mengeluarkan roh daripada binatang ternakan yang kita sembelih. Dia macam zabihah sedikit, tapi zabihah itu sembelih biasa, yang mana zabihah dia tak ada masa, sahabat-sahabat. Zabihah iaitu sembelihan. Pagi-pagi pergi pasar kan, kita pun sampai dekat orang jual daging, kita tanya ada tak lembu segar, ada tak daging segar. Itu maksudnya dia baru lepas sembelih lah, iaitu kita namakan sembelihan ataupun zabihah. Tapi kalau yang ada waktu yang tertentu, yang mana waktunya bermula selepas salat hari raya Aidiladha, maksudnya sedikit saja dengan kadar 2 rakaat, dengan kadar 2 khutbah, dan kemudian disembelih haiwan tersebut sehingga hari tasyrik. Hari tasyrik ada 3, 11, 12, 13 sampai maghrib hari tasyrik. Kalau ibadah tersebut, sembelihan tersebut dilakukan pada waktu ini, automatik dia jadi satu ibadah yang lagi special, bukan sahaja zabihah tetapi udhiyah ataupun kurban. Dan sahabat-sahabat, beza kalau saya nak tengoklah perbezaannya dengan orang. Kita kata suatu ibadah yang dilakukan oleh masyarakat jahiliah zaman dahulu, mereka juga ada buat pengorbanan. Dia pun ada sembelih binatang juga yang nama dia hadyun. Hadyun ni dia sembelih, tetapi dia sembelih untuk berhala, untuk tuhan-tuhan berhala dia. Apa beza udhiyah dengan pembunuhan yang mana mengeluarkan nyawa daripada haiwan ternakan tersebut? Sahabat-sahabat, bezanya ialah ibadah udhiyah dan sembelihan ini kita menyebut bismillah. Bismillahi Allahu Akbar. Dengan nama Allah, Allah yang maha besar. Bila disembelih sahaja dengan nama Allah, walaupun kita nampak bendanya sama, iaitu binatang juga. Kalau dia bunuh pun binatang juga, katalah seekor lembu, dibunuh lembu. Yang ni keluar roh, yang ini pun keluar roh. Tapi apa bezanya? Mungkin disembelih juga pada benda, pada tempat yang sama, ikut syurut yang sama, syarat-syarat yang sama. Tetapi apabila tidak disebut nama Allah, sebab tu kalau kita tengok benar-benar pada surah Al-Hajj ayat 36, Allah sebut apa? Fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf. Dan sebutlah nama Allah ketika kamu hendak melakukan sembelihan tersebut ataupun udhiyah tersebut, kerana inilah yang akan membezakan ibadah tersebut dengan sesuatu yang selain daripada ujung dia, luar dia nampak macam sama, tapi bila sebut Allah dia nampak ataupun kita kata automatik dia jadi terus berbeza. Maka sahabat-sahabat, udhiyah ialah satu yang kita lakukan macam kita sebut tadi pada waktu duha dan pada tempoh yang tertentu dengan syarat haiwan yang tertentu, dan kemudian kita lakukan untuk apa? Yang terakhir sebelum saya serah balik kepada Sister Irma kita. Hari ni Irma pun jadi sister jugalah ya. Kita ada Sister Ramla, Sister Irma kan. Ataupun Madam Irma ke Sister Irma. Rasa macam buka sister kan. Tapi pengalaman Madam dah. Subhanallah. Anak berapa orang Irma sekarang? Ya. Sama, kita boleh geng sikit. Saya boy dua-dua. Irma? Boy dengan girl. Alhamdulillah. Pasang dah, alhamdulillah. Sahabat-sahabat, yang kita kena ingat ialah untuk apa? Iaitu ibadah ini kita lakukan taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada hari ini bila Islam Relief membangkitkan isu ini untuk kita bincang bersama, sebenarnya kita sedang membesarkan syariat Allah. Ini suatu benda yang sangat besar. Apatah lagi kita akan tengok kejap lagi apakah hikmah-hikmah di sebalik ibadah korban ini. Kita simpan sikit, kita bagi kita kata surprise sikit. Apakah hikmahnya? Kita serahkan dahulu majlis ini ataupun bual bicara ini kembali semula kepada moderator Puan Irma.
InsyaAllah. Masya Allah. Terima kasih atas penerangan Ustazah tu. Memang betul dapat yang padat betul. Masya Allah. Termasuk kelas pula rasanya. Macam Terima kasih sekelas. Ustazah. Betul, saya pun tak sabar nak dengar hikmah di sebalik menjalankan ibadah kurban. Sebab saya pernah dengar kadang-kadang kita tengok kan orang yang dah memahami apakah sebenarnya konsep korban tu, dia sanggup walaupun dia sukar daripada tahun ni, mulanya lepas raya korban ni kan sampai ke korban yang tahun depan, dalam masa setahun tu memang dia dah target dah certain amount untuk beli seekor lembu. Kita pernah dengarkan kisah ni walaupun sebenarnya dia susah, walaupun kerja dia sangat, orang kata hidup dia memang daif, kerja yang memang kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang, tapi dia berusaha untuk mengumpul wang supaya bila sampainya hari untuk berkorban tu dia boleh menjalankan ibadah korban. Masya Allah. Kenapa? Sebenarnya ada orang-orang tertentu yang memahami konsep korban ni sanggup melakukan apa seperti mana mereka lakukan, tapi kan kadang-kadang kita tengok kita mampu tapi kita tak melakukan ibadah korban tu. So apakah kerugian besar dekat situ dan apakah hikmah dia? Kejap lagi Ustazah akan cerita. Okey, insyaAllah. Saya dah cerita sikit pengalaman saya waktu saya ke Turki kan. Bila kita tengok kesukaran orang-orang yang menghadapi masalah krisis utama kehidupan mereka, sebab masa tu saya banyak menyantuni pelarian-pelarian Syria, dan bila mendengar kisah mereka, kalau yang mereka yang masih berada dalam Syria, bukannya pelarian di Turki kan, pengalaman mereka lagi sukar. Bayangkan keadaan mereka yang serba kekurangan, bukan sikit-sikit tapi Allahu Akbar, kalau tengok tu memang jangan kata seminggu, sebulan, boleh berbulan-bulan lah kita balik ni, kita akan sangat-sangat bersyukur kehidupan kita sebab kita menengok dan melihat kehidupan mereka yang sangat-sangat sukar. Kalau cerita pasal daging korban ni memang selalunya dengan bantuan NGO, dengan bantuan-bantuan orang awam yang dah mengagihkan daging korban tu lah mereka dapat makan daging korban setahun sekali. Dan dengan daging korban tu juga lah kadang-kadang kita lihat itulah daging yang mereka dapat rasa dalam tahun itu. Sebabnya ada waktu-waktu yang mereka begitu sukar, memang tak jumpalah daging langsung. Tu dia. Mungkin kadang-kadang jumpa ayam kalau ada rezeki dapat makan ayam. Kalau tak, memang kita tahu kalau harga pun daging ayam, daging kambing, daging lembu semua berbeza-beza, dan mereka ni hidup agak sukar dan kebanyakan mereka hanya makan makanan ruji mereka lebih kepada roti dan sayur-sayuran. Kadang-kadang mereka bercucuk tanam sendiri. Itu je yang sekadar mereka mampu. Jadi inilah peluang kita untuk memberi makan. Kita pun betul ke Ustazah, kita pernah dengar kan hadis Nabi cakap sebaik-baik amalan adalah amalan memberi makan kepada manusia lain kan. Itu yang Nabi galakkan juga kan. So ibadah korban ni kita boleh ambil peluang ni untuk kita membantu mereka yang memerlukan, insya-Allah. Okey, pada yang menonton yang bersama kita pada malam ni, insya-Allah kat bawah ni ada tertera account number, dan malam ini istimewanya Islamic Relief Malaysia membuka ruang kepada anda. Kalau tak dapat nak beli package tu, okey, saya tak tahu saya ada poster ke tak, tapi saya dah siap print dah poster ni, dan poster ni juga anda boleh lihat di Facebook Islamic Relief Malaysia ataupun di Instagram Islamic Relief Malaysia, yang mana tertulisnya package. Tu dia, yeay. Masya Allah, bagus tim teknikal ni. Okey, itu dia package yang disediakan. So kalau tak mampu, tak boleh nak capai serendah package A sekalipun, tak apa, jangan risau. Anda boleh bank in serendah RM10 je pada malam ini di account number yang tertera di bawah skrin ni, dan insyaAllah kita akan update dan kita tengoklah kita dapat berapa collection malam ini, insyaAllah. Okey, Siti Ramlah, kesian Siti Ramlah tunggu lama. Jom kita tanya pengalaman Siti Ramlah pula. Macam mana Siti Ramlah setiap kali tibanya hari perayaan Aidiladha, dan apa keunikannya orang di Sabah meraihkan Aidiladha dan bagaimana ibadah korban di sana? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tau kalau yang saya tidak okey. Dan saya cakap sabar ya, Siti Irma, Ustazah. Kalau anda faham nanti boleh beritahu. Okay. Untuk korban ni, kalau saya fikirkan mungkin untuk di Sabah dengan di Semenanjung sebenarnya lebih kurang je, sebab ibadah korban ni kan ibadah yang berkeagamaan. Jadi kita beza semua sama ada di Semenanjung atau di Sabah. Contohnya mungkin dari segi sambutan, mungkin dari segi jualan, bahasa, sebab di Sabah kan kita ada banyak etnik.
Jadi tapi kalau difikirkan selepas kedatangan pandemik COVID-19 ni, sebenarnya ada banyak perubahan yang kita kena lakukan sepanjang kita melaksanakan program kurban. Sebab kalau sebelum COVID ni atau sebelum Perintah Kawalan Pergerakan ni, contohnya pada tahun 2019, kita boleh sambut korban macam biasa, normal biasa. Kita boleh rewang ramai-ramai, kita boleh sembelih, agih, daging ramai-ramai. Tapi selepas pandemik ni, banyak perkara yang kita kena kawal, kita kena patuh SOP. Macam untuk pengetahuan, tahun lepas sebenarnya untuk Islamic Relief Malaysia, program korban yang lokal telah diadakan di Sabah sahaja. Sebab masa tu di Sabah kami berada di dalam fasa PKPB ataupun Perintah Kawalan Pergerakan bersyaratkan. Jadi masa tu ada beberapa aktiviti sosial yang dibenarkan untuk diadakan. Dan antaranya adalah program kurban tu sendirilah. Jadi cuma program kurban yang dijalankan masa tu terhadlah. Macam untuk seekor lembu yang disembelih, hanya 15 orang yang dibenarkan untuk menguruskan daging korban tu. Jadi kita kena jaga SOP, kita kena jaga jarak semasa mengerjakan daging korban tu, semasa buat tagihan, timbangan atau sebagainya. Dan kita juga kena pastikan yang semua orang yang terlibat tu akan sama-sama menjaga SOP. Itu antara salah satunya lah. Dan untuk pengetahuan, pada tahun lepas Islamic Relief Malaysia telah mengorbankan lembu di Sabah lah, iaitu 2 di skim penempatan masyarakat pelarian di Kampung Selamat Sempurna. Dan untuk pengetahuan, ini pertama kali juga Islamic Relief buat korban di penempatan pelarian. Dan yang ini sebenarnya kami di Sabah, iaitu saya sendiri dengan Brother Fatih, kami bergerak seiring dengan Majlis Keselamatan Negara lah. Sebab kawasan penempatan ini merupakan kawasan yang dikawal selia oleh MKN sendiri. Dan lepas tu kami juga ada buat di satu lokasi di kawasan orang lokal Sabahan, iaitu di Kampung Meninipir, Keningau. Dan di sana kami telah mengorbankan seekor lembu sahaja. Dan aktiviti yang kami lakukan masa tu macam biasa, cuma kami akan menyembelih, menyimbang dan mengagih ke rumah yang dekat sahaja. Dan yang lain tu kami akan serahkan kepada orang kampung supaya kurang pergerakan antara kami pada ketika itu. Itu seperti yang kami lakukan pada tahun depan di musim PKP ini. Okey, tak sangkut sikit Siti Ramlah, tapi insyaAllah kita dapat dengar sikit pengalaman. Line dah okey tak? Macam nak tanya sedikit, macam mana keadaan penerima manfaat dekat sana ya? Untuk setiap tahun waktu tibanya Aidiladha, adakah mereka sangat sukar untuk mendapatkan daging korban seperti mana ya pengalaman saya di negara luar kat sana? Sabah merayakan tu sebenarnya dia depends dengan etnik yang ada di Sabah ni kan ada banyak sangat etnik, ada berbelas etnik yang ada, dan setiap etnik ni diorang ada juadah mereka yang tersendirilah. Dan cara menyambut tu sama, berziarah-ziarah dan mengedarkan daging korban. Dan untuk yang berziarah ni selalunya mereka akan dihidang dengan makanan tradisi rumah yang kita ziarah tu. Tengoklah kalau macam kita berziarah ke rumah orang Kadazan Dusun, kita akan dihidangkan dengan makanan-makanan mereka lah, macam tuhau, yang saya pun tidak pasti sebab saya pun bukan orang Kadazan, saya orang Bugis. Kalau pergi rumah saya lain lagi, kami punya juadah macam burasa, ayam puas, macam tu. Yang itu kurang sejalan dengan apa yang orang di Semenanjung buat lah. Tapi kalau di Sabah ni mau jumpa lemang dengan ketupat tu mungkin susah sikit lah. Sebab di sini kan mungkin banyak yang orang kalau ada lemang dan ketupat tu mereka akan gandingkan dengan makanan tradisi etnik masing-masing. Jadi jarang mau jumpa. Bukan macam di Semenanjung. Itu je lah mungkin beza dia. Okey, Masya Allah. Tapi seronok dapat merasa suasana dekat Terung Padang macam tu. Sekarang rasanya dah 2 tahun dah tak dapat merasa kemeriahan bergotong royong di masjid, di kawasan-kawasan
menjalankan ibadah korban di tempat-tempat penyembelihan macam tu. Kalau dulu memang daripada awal pagi tu saya tahu kalau orang yang memang excited untuk turut serta ni, okey, jangan kata ibu-ibu, pakcik-pakcik ke yang muda-muda pun yang nak turun padang tu, semua awal-awal pagi ataupun malam sebelum tu dah sibuk asah pisau dah. Kan nak melapah kulit kulit haiwan korban ataupun nak menghiris daging kan. So masing-masing masa tu bawa senjata sendiri, iaitu pisau yang memang memang senang lah. Macam-macam rupa lah kan, yang orang kata melapah ni kena ada skill dia dan kena ada alat khas dia. So ada yang guna pisau nipis, ada guna pisau panjang, ada yang guna parang, macam-macam lah kan. Tapi tengok macam gangster je semua kan, tapi tu sebenarnya nak pergi menjalankan ibadah korban, nak memudahkan dan mempercepatkan kerja bergotong royong tu, betul tak? Sebab apa? Kan kita tahu kan antara ciri-ciri untuk penyembelihan pun kita memang kena gunakan pisau yang betul-betul tajam kan Ustazah kan? Sebab kita pun dalam gunakan ibadah korban ni kita ada adab kita juga. Adab terhadap haiwan korban tu sendiri kan Ustazah kan? Okey, so alang-alang Masih Ceramah, terima kasih tau perkongsian tadi tu. Kita nak beralih kepada Ustazah, kita nak tanya tadi Ustazah cakap Ustazah nak simpan sikit. Simpan apa dia yang dia nak kongsikan berkaitan dengan kenapa kita ni semua setiap tahun digalakkan, walaupun kata dah pernah buat sebelum tahun ni tahun akan datang buat lagi. Jadi kalau kata jangan kata ibadah korban sekali seumur hidup je. Sebenarnya setiap kali tibanya Raya Aidiladha, tibanya waktu ibadah korban, kita kenalah turut serta. Dan kenapa perkara ini sangat digalakkan dan apakah hikmah di sebaliknya bila kita ni digalakkan untuk melakukan setiap tahun. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Irma yang memberikan lontaran soalan yang ditunggu-tunggu. Kan? Biasanya orang ni tidak tahu kenapa kena buat what you get. Ataupun apa yang saya akan dapat. Biasanya memang kita nak tahu. Kalau kita tahu kita dapat apa, jadi kita semangat sikit, betul tak? So hari ni kita nak share kepada sahabat-sahabat yang menonton kita hari ini di page Islamic Relief Malaysia. Jangan lupa untuk follow Islamic Relief Malaysia, dan IRM sangat-sangat otai saya rasa dalam isu kemanusiaan, yang mana sangat banyak membantu, yang mana kalau kita lihat, kita mungkin tak pernah sampai pun dekat tempat negara-negara yang sukar, yang susah, tapi IRM menyampaikan sedekah kita, menyampaikan apa yang kita nak buat, yang kita nak sampaikan kepada orang yang kita tak kenal kat sana, tetapi mereka sangat-sangat memerlukan bantuan daripada kita. Sahabat-sahabat sekalian, yang pertama, bila kita nak tahu apa yang akan kita dapat ni, sahabat-sahabat, sebenarnya tujuan utama daripada ibadah korban ialah untuk memberikan makan kepada orang yang fakir, orang yang miskin. Itu tujuan utama. Kita tak boleh nak kata memang kita nak buat taqarrub ila Allah, untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Kita ada banyak ibadah. Kalau dibentang di hadapan kita ni, ibadah yang boleh mendekatkan diri kita pada Allah, yang kita golongkan dia dalam ibadah sunat. Okay, ibadah masnunah, ibadah yang dituntut, banyak. Tapi kenapa korban ini sangat-sangat tinggi dia punya pahala dia? Kita ada ibadah solat sunat duha, kita ada ibadah selawat, betul tak? Kita ada ibadah senyum kan? Tapi kenapa sewaktu hari raya Aidiladha, kita ada dua hari raya. Hari raya Aidilfitri dikira sebagai hari raya yang saghir, hari raya yang kecil. Tapi hari raya Aidiladha dikira sebagai Aidul Kabir, Aidul Akbar. Aidul Akbar, Aid yang lebih besar. Kenapa? Kerana dalam Aidiladha di sana ada pelbagai ibadah-ibadah yang utama. Ada haji. Dalam Aidiladha kita ada 10 hari yang terawal daripada awal bulan Zulhijjah, ialah hari-hari yang sangat istimewa di dalam Islam. Dan ada ibadah kurban yang mana bermula daripada sejarah Nabi Ismail alaihissalam yang disembelih, ataupun kita kata perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak dia. Maksudnya antara ibadah yang sangat lama lah daripada zaman Nabi Ibrahim lagi, dan kita lakukan pada hari ini. Sahabat-sahabat, utamanya ataupun kita kata yang paling utama ialah untuk memberi makan.
Kita mungkin boleh bagi makan kepada orang yang kaya. Tetapi dalam ibadah kurban, kita bagi makan tujuan utamanya kepada orang yang miskin. Tujuan kepada yang utamanya bukan kepada orang yang memang hari-hari makan shell out lah. Kan? Sampai gaut pun kata go out tu sudah kata. Go out lah kan. Sebab dah banyak sangat makan protein. Dah banyak sangat makan. Yalah, daging-daging ni semua protein. Makanan lauk semua protein. Banyak sangat. Yang darah tinggi, kecil manis. Kita bagi makan pada orang macam ni, itu boleh. Sebab dia ada, kalau kita tengok pada ayat 36 surah Al-Hajj, Allah sebut apa? Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Dan kamu makanlah 1/3 dan kamu berilah kepada jiran-jiran kamu ataupun siapa-siapa yang berdekatan dengan kamu, saudara kamu, dan bagilah juga kepada fakir dan miskin. Tapi kalau ikutkan sebenarnya yang utama tu ialah fakir dan miskin lah. So sahabat-sahabat tengok negara-negara yang IRM akan sampaikan kurban, sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, kita pandemik tak boleh nak keluar. Jangan kata nak pergi negara luar. Kita nak pergi bantu orang dalam negara kita pun kadang-kadang kita terhad. Dan sahabat-sahabat, ada NGO seperti IRM nak tolong kita. Bila dia hulurkan tangan, mari kami tolong sampaikan sedekah tadi, sampaikan ibadah tadi supaya matlamatnya iaitu memberi makan kepada orang yang lapar. Masa ini, sahabat-sahabat, jom kita sambut huluran tangan IRM untuk membantu kita sebenarnya. Bukan untuk membantu IRM yang nak bantu kita supaya kita boleh menyampaikan ataupun membanyakkan saksi-saksi yang mana mungkin orang tu kita tak kenal, tapi dia boleh menjadi saksi bahawa dia telah memakan daging kurban yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat-sahabat, apa dia hikmah daripada kurban ini ialah apabila kita melakukan kurban, sebenarnya kita sedang menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah, saya sebut dah Alhamdulillah, kan? Tak cukup ke Ustazah sebut Alhamdulillah? Cukup, tetapi kena tambah lagi syukur tersebut. Nak kata syukur ini, Allah bagi nikmat banyak sangat. Dalam surah Al-Kawthar, Inna a'tainakal kawthar, sesungguhnya kami telah berikan kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelbagai nikmat. Betul tak? Al-Kawthar, asal perkataan kathura. Banyak sangat nikmat. Dalam dunia kita, dalam kehidupan kita, walaupun ada ujian pandemik COVID-19, banyak tak nikmat? Allahu Akbar. Nikmat kelip mata, nikmat dapat buang air kecil, nikmat dapat tidur, nikmat dapat makan. Subhanallah, terlalu banyak nikmat yang kita lupa untuk bersyukur. Tapi datangnya setahun sekali. Tak kalau kita berkira dengan Allah, Allah dah bagi nikmat banyak. Kalau kita tengok paling package yang paling murah tadi, sebanyak 300 berapa? 50 ya, Irma? Betul. 350 setahun. Bayangkan setahun 350 untuk kita gambarkan kesyukuran kita kepada Allah. Pada saya, dia bukan sesuatu yang melampau, tetapi dia sesuatu yang menggambarkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, untuk mereka ibadah kurban ini, satu untuk mereka, untuk memberikan mereka orang yang fakir dan miskin makan, dan yang kedua untuk menunjukkan rasa syukur dalam diri kita. Siapa yang bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Siapa yang kufur, ingatlah nantilah azab Allah itu tersangatlah pedih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya serah semula kepada Irma. InsyaAllah. Yelah, package yang kita sediakan di Kisah ini memanglah serendah 350. Harap-harap malam ni walaupun kita buka offer serendah RM10 untuk anda bersedekah, kita kongsi-kongsi. Tapi mungkin ada juga yang nak masukkan penuh nak package ni. So sebab package A ni memang selalu first yang habis. Dia maknanya kita nak buat kan, so kita bukanlah maksudnya kita ambil yang paling sikit. Kalau kita boleh capai yang paling tinggi, Alhamdulillah. Tapi yang penting keikhlasan kita dan kesungguhan kita. Sebab kadang kita tahu kan Allah tak akan menilai daripada nilai tu kan. Dan kita bukannya kita
turut serta dalam ibadah korbannya bukannya nak bertanding-tanding, oh kita beli package paling mahal. Tak, yang penting kita ada niat yang ikhlas kerana Allah Ta'ala dan kita bersungguh-sungguh nak buat, dan pastinya daripada rezeki yang halal tu kita nak salurkan, kita nak korbankan dengan rasa syukur tadi tu, kita nak turut serta. Dan sebenarnya dalam package tu ada juga di Malaysia, bukan hanya untuk di luar negara kan, betul tak Ustazah? Cumanya saya tertarik dengan apa yang Ustazah sebutkan tadi, kita memang utamakan untuk bagi kepada mereka yang lebih memerlukan. Bukan kita yang selalu makan apa hidangan-hidangan istimewa setiap hari kita dapat protein kan, tapi sedangkan ada tempat-tempat ataupun di Malaysia sendiri pun ada mereka yang tak dapat makan protein, betul tak? Saya guna terms protein tadi menarik juga kan, kita selalu sebut daging-daging, tak dapat makan daging kan. Kalau orang laut tu asyik makan ikan, tak dapat daging macam tu kan. So Masya Allah, dan apa yang dikongsikan tu cukup menarik. Tapi kan ada juga yang macam berkira-kira kalau dia nak buat korban Ustazah, dia nak juga daging korban tu. Macam bila dia berkorban bersama dengan NGO ni, dia takkan dapat daging korban tu, betul tak? Sebab kita buat kat luar negara. Yang cerita macam ni kita nak bagi nasihat supaya dia orang faham konsep ni. Ya, dia sebenarnya kalau ikutkan kita dibolehkan, okay? Macam kita sebutlah dalam ayat tadi 1/3 tu kita boleh untuk makan. Tetapi kalau kita nak paling afdal dalam korban ni, sebab kita nak betul-betul ni memberi, kita nak menunjukkan rasa syukur, kita bagi semua sekali, tidak menjadi satu kesalahan. Dan itu adalah afdaliyah kerana apa? Nak menunjukkan aku betul-betul berkorban. Terms tadi pun term korban. Kadang-kadang kalau kita nak korban tapi untuk kita makan sendiri, baik kita pergi pasar, beli 10 kilo. Saya kata tak sampai 650 ataupun 680, betul tak? Tapi kita memang tujuan kita, niat kita pada awal-awal, ya Allah, aku nak memberi kerana-Mu ya Allah. Jadi niat tersebut sebagai sesuatu yang betul-betul tulus dalam diri kita, dalam ibadah kita, mudah-mudahan itulah yang Allah akan pilih sebagai ibadah yang ikhlas, yang pernah kita lakukan selama kita hidup dalam dunia ni. Kita harap begitu, Irma, insyaAllah. Kita buat yang terbaik lah, betul tak? Janganlah kita sampai berkelahi, bergaduh. Kadang kalau kata kita korban kat tempat sendiri tu, kita siap pilih-pilih lagi bahagian mana, siap cop-cop lagi kan. Kalau dapat batang pinang tu, nak batang pinang je semua. So sebenarnya tu dah lari konsep lah. Tak salah, tapi baik-baik lebih afdal kita bersedekah pada mereka yang memerlukan. Itu barulah kena dengan niat asal kenapa kita menjalankan ibadah korban. Bukannya merajuk tak dapat lagi korban, betul tak? Okey, insya-Allah mudah-mudahan kadang-kadang jadi pergaduhan pun banyak juga, Irma, betul tak? Betul, Allah Akbar. Sister Ramlah dia senyum-senyum dah kat sana. Sedap dengar dia bercakap. So Sister Ramlah kena cakap banyak sikit tau. Kita nak dengar tu, rindu nak dengar orang Sabah membebelnya. Sister Ramlah, line tengah okey tu rasanya kan. So Sister Ramlah, kita nak Sister Ramlah kongsikan. Itulah saya dah terkeluar dah berapa kali ni. Okey, sebelum terkeluar lagi sekali ni, part Sister Ramlah nak kongsikan, ada tak yang boleh dikongsikan berkaitan dengan case study penerima manfaat di sana? Okey, ni saya ceritakan secara ringkas. Satu cerita je lah kan, mungkin yang sempat. Sebab saya risau line saya ni macam tidak mengizinkan, mungkin cuma cemberui kita. Jadi satu cerita yang saya mau ceritakan lah tentang korban yang telah kami laksanakan pada tahun lepas di Kampung Meninipir. Waktu tu kami sudah habis menimbang daging dan kami mau mengagihkan pergi rumah ke rumah lah yang dekat pada masa tu. Jadi kami tiba di satu rumah ni. Rumah ni nampak suram. Kami ingatkan rumah ni tiada orang. Tapi bila kami tanya orang sebelah, rupanya ada orang dalam rumah tu. Jadi kami bagi salam, rupa-rupanya dalam rumah tu ada seorang makcik tua yang sudah terlantar dalam rumah. Dan masa tu kami sangat bersimpati lah sebab waktu kami datang, makcik tu berusaha sangat untuk bangun dan menyambut kami. Masa tu kami rasa macam, makcik tak payahlah bangun, dapat kami letak daging ni di sini je. Rupanya makcik tu dia sebenarnya dia gembira menerima kami masa tu. Sebab tahun lepas kan kita tahu anak dia tidak boleh balik, anak dia kerja di luar daerah. Jadi beliau beraya bersendirian di rumah tu dan kehadiran kami sebenarnya sangat-sangat menggembirakan beliau. Kadang-kadang
bila saya fikir balikan kehadiran kita di Islamic Relief ni, kadang-kadang kita hanya mau sampaikan sekilo daging hasil sumbangan daripada anda di luar sana. Tapi dalam pada masa yang sama ada berita-berita lain yang Allah selitkan, Allah aturkan untuk kita ni. Rupanya kita ni dijadikan jambatan untuk menggembirakan hati orang yang telah lama tidak menerima tetamu masa tu. Jadi kami pun singgah sekejap, kami duduk di luar, kami jaga SOP, kami hiburkan makcik tu sekejap sebelum kami langsung ke rumah yang lain juga. Terubatlah rindu dia merindui anak-anak sedengan kehadiran Islamic Relief Malaysia, dapatlah mengisi kekosongan yang dirasai oleh makcik. Masya Allah. Betul sis. Kadang-kadang kan sis, saya pun terfikir juga mungkin apa yang kerajaan laksanakan sekarang ni, kita tahu benda tu harus dilakukan untuk membendung pandemik ni daripada merebakkan, tapi kita juga tahu bahawa ramai insan-insan di luar sana ni yang mungkin sudah lama tidak jumpa ahli keluarga masing-masing. Dan itulah juga mungkin yang akan menyebabkan korban pada tahun ini dan tahun lepas mungkin lebih bermakna, sebab ini pun kira antara pengorbanan orang juga untuk keselamatan keluarga, keselamatan negara dan masyarakat kita terutamanya kan. InsyaAllah itulah dia. Dan pastinya kalau kat luar sana pun sebenarnya dalam menjalankan Paidah Korban ni, kita kena hati-hati melihat platform mana yang kita salurkan sumbangan, sebab bila dalam keadaan pandemik ni kita tak salahkan keadaan yang terlalu banyak orang yang tertekan dan orang kata boleh membawa ke kes-kes penipuan macam tu kan. Tapi kita doakan moga semakin berkurangan kes-kes seperti itu. Tapi anda sebagai yang ingin menjalankan Paidah Korban pun kena hati-hati, semak dulu setiap platform yang anda ingin salurkan. Dan yang pasti yang kita kongsikan pada malam ni insyaAllah very transparent, dan pastinya setiap yang anda salurkan tu insyaAllah akan sampai kepada penerima manfaat yang sepatutnya. Okey, insyaAllah Alhamdulillah kalau saya cek dekat saya punya Maybank pada malam ni ada 3 orang yang telah menyalurkan sumbangan. So far Alhamdulillah ada 3 orang dan ketiga-tiganya wanita, Masya Allah. So kita tunggulah kalau ada jejaka terus-terus. Okay, so insyaAllah jumlah terkumpul dalam akaun saya ni, saya akan transfer kepada dalam Islamic Relief Malaysia. Tapi kalau anda rasa nak terus ke akaun Islamic Relief Malaysia pun boleh juga. Boleh layari ke www.islamic-relief.org.my. So kat sana boleh terus klik lah ke rezeki korban. So kat sana ada package yang disediakan, so lebih mudah lah itu kalau nak terus ambil satu package. Okay, so boleh rebut mana-mana package yang anda ingin capai, yang pasti niat tu perbetulkan hanya kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah akan balas. Dan kalau kita tengok komen-komen yang dikongsikan kat sini pada malam ni pun sangat positif dan saya suka kan. Ada seorang yang kongsi kat sini yang mendoakan kita kat sini, semua kita diberi nikmat dalam berinfak insya-Allah. Amin. Ada yang sedih mendengar kisah yang dikongsikan oleh Sister Ramlah tadi. Okey. So ya betul lah. Ya ada banyak scammer kat luar sana, so hati-hati ya. Ada orang scammer-scammer ni pandai nak ambil peluang macam ni. So kita yang kadang-kadang yang begitu ikhlas ni, kita derma je kan, kita tak semak dulu, jadi kena hati-hati. Dan pastinya saya suka ada satu yang dikongsikan di sini di mana dia kata jangan takut hilang rezeki ataupun kurang rezeki, sebabnya dengan kita bersedekah, berinfak dan menjalankan Paidah Korban ni, Allah akan tambah lagi rezeki kita. Yang penting kita kena yakin, insya-Allah. Okey, Ustazah ada soalan yang popular juga dekat sini. Saya nak tanya dekat Ustazah sebab Ustazah hadir malam ni kan. So sebenarnya kita nak korban ni, kita nak pilih kambing ke kita nak pilih lembu? Lepas tu kalau tengok harga, confirm lah lembu lagi mahal. Tapi lembu sebenarnya 7 bahagian kita akan kongsi-kongsi kan. Dan bila ambil bahagian lebih murah berbanding dengan seekor kambing. So sebenarnya yang mana lebih afdal, ambil seekor kambing ataupun kongsi seekor lembu ramai-ramai? Masya Allah. Ni soalan memang cemas ni daripada Irma, Masya Allah. Tapi bagus Irma. Jadi sebenarnya berkaitan dengan soalan ibadah ni, dia adalah suatu perkara yang sangat-sangat tinggi nilai dia. Dia bukannya ada saya pernah tengok lah ataupun satu buku tu remeh-temeh dalam agama macam tu lah kan. So, dia apabila
berkait dengan ibadah, semua soalan yang walaupun kita rasa soalan tu macam alah, macam ni pun aku nak tanya ke kan? Tak. Semua tu adalah soalan yang menyokong supaya ibadah tadi kita boleh buat dengan betul. So apabila kita buat ibadah dengan betul, barulah dikira sebagai ibadah. Kalau tidak, dia jadi adat dia. Dia jadi macam dia kata biasa-biasa je lah, rutin je. Rutin ni kita nak makan, kita boleh datang. Gitu kan. Tapi kita nak dapat pahala ibadah kurban. So dia kena ikut dia punya, apa dia punya syarat dia, apa dia punya afdaliyah. Irma tanya tadi ni, dia tak salah. Nak pilih apa saja boleh. Tapi jangan pilih contohnya yang luar daripada al-an'am. Yang luar daripada binatang ternakan. Contoh dia pilih apa misalnya kata rusa. Diorang kata ada pendapat, tapi pendapat terpencil lah yang menyembelih rusa sebagai binatang kurban, kancil dan sebagainya. Dia boleh makan. Tapi kita bukan al-an'am, iaitu dia 4 kaki tapi dia bukan binatang ternakan. Jadi binatang ternakan kita kena faham dahulu. Antara syaratnya ialah binatang tersebut yang disebutkan di dalam surah Al-An'am, iaitu yang pertama disebut sebagai ma'is dan yang kedua disebut sebagai apa Hanis? Khuruf ma'is dengan Ustaz, apa Ustaz? Ma'is dengan apa lah? Lupa pula lagi satu. Syah, okey. Ma'is dengan syah. Saya ada talian hayat saya duduk dekat sebelah saya. Suami saya. Saya terlupa. Syah. Ma'is dengan syah. Okey. Ma'is dengan syah walaupun dekat dalam buku fiqh dia bezakan. Dia ada 4 ni. Tapi dia duduk dalam kumpulan yang sama, iaitu kumpulan ghanam, iaitu kambing. Yang kedua iaitu baqarah. Baqarah itu adalah lembu dan juga kerbau lah. Kalau dia dalam kitab fiqh dia tak sebutlah jamus, tapi keluarga dia kenapa tak ada pula kerbau? Kerbau dia masuk sekali dengan baqarah. Dan yang ketiga, yang lagi besar lagi iaitu al-ibil ataupun al-ibil ataupun al-jamal. Nama dia dua kan. Iaitu unta. Baik. Jadi kita kata kumpulan ni 3 lah, kambing, lembu, unta. Yang paling afdal. Yang paling afdal ialah 7 ekor kambing. Nombor 1. Maksudnya kita kurban, sekali kurban tu 7 ekor kambing. Dan ini paling mahal. Berbanding dengan seekor unta dengan 7 ekor kambing, mana lagi mahal? Kena guna tempat yang sama lah. Dengan guna tempat yang berbeza-beza, nanti harga tu beza-beza pula. So jadi nombor 1, sebab Nabi SAW berkaitan dengan hadis ini, Nabi melakukan ibadah kurban 7 ekor kambing. Ini paling afdal. Kalau tak mampu untuk 7 ekor kambing sekali kurban, bukan 7 tahun sekali kurban 1 tahun. Kita buat satu bahagian pun dah canang dah satu alam Facebook dah kan. Tapi paling afdal 7. Baik, kalau tak mampu 1 ekor unta. Maksudnya 1 ekor unta tu subhanallah lebih kurang dalam mungkin 6,000, 7,000 macam tu. Nombor 2. Kalau tak mampu juga lembu. Lembu murah sikit lah. Mungkin ada yang 4,500 boleh dapat dah ataupun 5,000. Jadi itu. Tapi kalau 3 dia tak mampu ustazah kan. Bukannya kata nak korek tabung ayam lagi kan. Semua korek semua tak ada dah kan. Jadi boleh ambil yang kedua ini. Yang kedua iaitu apa? Di antara 1 bahagian lembu dengan kambing, afdalnya kambing. Sebab apa? Kambing tu kira 1 tapi tak boleh berkongsi. Tapi kalau nak ambil juga lembu boleh, tak ada masalah. Cuma afdaliyahnya adalah seekor kambing. Kerana seekor kambing itu kita tidak berkongsi lah. Dan kalau tengok dari sudut, ditimbang dari sudut dagingnya, sebenarnya lagi banyak yang kambing tadi tu. Jadi sebenarnya matlamat utama ialah apa yang lagi banyak mengenyangkan orang yang fakir dan miskin itu lebih afdal. Mengikut kemampuan kita, maka ukurlah dengan duit-duit yang ada dekat dalam simpanan kita, sahabat-sahabat. Ukurlah dengan duit gaji kita. Kalau kita ada gaji 150,000, ini bukan gaji buat-buat ya. Sebab saya kerja pusat zakat. Jadi saya memang kira juga. Gaji Irma pun saya kira. Gaji orang saya kira. Jadi
Kita terkejut dengar apa yang kerja dia buat sampai gaji dia 150,000 sebulan. Adalah kerja dia kan. Tapi nak kata kalau gaji 150,000 sebulan, takkan nak buat satu bahagian lembu kot kan. Maka ukurlah dengan nikmat yang Allah bagikan pada kita, dan itulah yang kita korbankan untuk Allah, demi Allah, dan akhirnya manfaat tersebut kembali kepada ummah kita. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah. Okey. Sebelum saya nak tanya lagi kat Ustazah, yang banyak sebenarnya saya pun dapat DM, kalau kita tengok kan orang tanya yang sangat pemurah ni, Masya Allah, anak-anak yang nak berbakti kepada ibu bapa yang telah pun meninggal dunia, dia nak buat ibadah korban atas nama ibu bapa dia kan yang dah meninggal. So sebenarnya apa yang boleh diterangkan berkaitan itu? Adakah sampai pahala korban tu untuk ibu ayah tu, ataupun kita cuma dapat orang kata pahala sedekah sahaja, sebab tak sama dengan ibadah korban sebab orang tu dah meninggal dunia. Tapi sebelum tu saya nak juga wawarkan kepada yang sedang menonton pada malam ini, kalau orang kata nak grab opportunity untuk sama-sama bersedekah serendah RM10, tapi kalau nak bagi Isra pun Alhamdulillah, silakan, sangat dialu-alukan kita berkongsi rezeki. Sebab kalau kita nak ambil package ni, mungkin terasa macam ratus terlalu tinggi. So anda boleh derma je sesuka hati untuk turut serta, dan pastinya apa yang dikongsikan malam ini amat bank in kepada akaun number yang tertera tu, yang itu akan disalurkan ke dalam kempen korban untuk bersama dengan Islamic Relief Malaysia. InsyaAllah kita akan dapat pahala. Jadi kita akan isilah kekosongan untuk negara-negara mana kalau package tu tak penuh lagi, nak dekat ayah haji nanti. So kita akan kumpulkan sekali apa yang anda sedekahkan untuk malam ini serendah RM10. Kalau nak bagi lebih, Alhamdulillah. Okay, so cepat-cepat sebab kita ada masa lebih kurang 5 minit je nak tamat dah ni. So secara ringkasnya Ustazah, boleh tak Ustazah terangkan berkaitan dengan kita nak menjalankan ibadah korban atas nama ibu ayah kita yang telah pun meninggal dunia? Baik, secara yang saya boleh kongsikan pegangannya ialah apabila ibu dan ayah tersebut sudah meninggal dan ada meninggalkan wasiat, iaitu pesanannya sewaktu hidupnya, maka masa itu dia dah berniat lah. Bila dia tinggalkan wasiat, dah ada niat, maka itu dibolehkan. Tapi kalau dia dah meninggal, dia tak ada pesan, tak ada wasiat apa-apa, maka tidak ada tempat niat tersebut. Sebab setiap ibadah ni dia ada unik. Pada setiap ibadah dia ada cara, ada SOP dia lah, senang kata, yang tersendiri. Maka kalau kita nak buat wakaf, boleh untuk mak ayah yang sudah meninggal. Kita nak buat apa lagi, wakaf telaga, wakaf Quran dan sebagainya, itu boleh. Tapi untuk ibadah kurban, dia memerlukan kepada niat. Sekiranya kita nak buat orang yang masih hidup sekalipun, kalau kita pakai duit kita tapi kita nak buat untuk dia. Contohlah saya punya duit tapi saya nak buat untuk, bukan dalam rumah kita dalam rumah orang lain. Katalah saya nak buat untuk sahabat saya, nama dia siapa? Katalah kita ambil lah nama sahabat kita kat sini, Kak Umi Rozi, yang menuliskan komen kita kambing, lembu dan unta. Siap ada gambar unta lagi. Gambar kambing gambar kambing, subhanallah. Nak kata saya nak buat untuk Kak Umi Rozi. Jadi saya kena minta izin dengan Kak Umi Rozi sebab niatnya pada Kak Umi Rozi. So kalau orang dah meninggal, dia tak boleh lah nak bangun kan, saya dengan ini saya berkorban. Sekarang kita lari dulu kan, wallahu ta'ala a'lam. Jadi ada cara, ada pelbagai unik ibadah ini, kita ikut dia punya aturannya, kerana semua tu ulama susun kerana sudah ada dia punya masdar dia daripada Quran dan hadis. Maka jadilah satu bab di dalam fiqh yang namanya babul udhiyah, yang mana lengkap dengan cara, dengan syarat, dengan sebagainya, persoalan-persoalan yang telah ditanyakan ada di sana. Maka kita sama-samalah gali dan tengok semula. Mudah-mudahan ibadah kita menjadi ibadah yang tepat mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala. Allah, amin. Okey, tu dia. Terima kasih Ustazah. Sisi Ramlah, masih lagi kan? Okey kan line dia? Okey sis, boleh dengar lah sikit-sikit. Saya cuba juga mau dengar ilmu dengan Ustazah. Alhamdulillah. Sisi Ramlah, sebelum kita mengakhiri kita punya forum pada malam ini, kita nak dengar jugalah nasihat orang yang berpengalaman, yang selalu bertemu dan menyantuni penerima manfaat ni. Apa
apa nasihat daripada Sister Ramlah nak sampaikan kepada penonton kita pada malam ini, sebab Sister Ramlah yang akan turun padang dan melihat bagaimana keperitan kehidupan mereka dan kelebihan dia, dan apa Sister Ramlah nak sampaikan untuk galak orang ramai ni turut serta menjalankan ibadah Korban bersama dengan Islamic Relief Malaysia. Okey sis, saya ingin menyuruh kepada pendengar di luar sana, kalau boleh kita tidak pernah tahu apa amal ibadah sekecil-kecil amal ibadah yang kita buat tu akan bawa. Sebab saya selalu bila saya menyampaikan sumbangan kepada orang-orang yang memerlukan ni, saya selalu memerhatikan kadang-kadang ada anak kecil walaupun dapat, contohlah dapat boros gigi atau ubat gigi saja pun, diorang punya gembira tu bukan kepalang. Kadang-kadang ada keluarga beras yang setakat 5 kilo tapi rupanya mereka ni sudah seminggu tidak makan nasi. Dan kadang-kadang daging korban ni pun yang kita bawa ke satu keluarga ni, terutama keluarga masyarakat pelarian yang tahun lepas kami buat korban di kawasan mereka tu, rupanya ada antara mereka ni yang makan daging hanya 1 tahun 1 kali, iaitu waktu korban. Itu pun kalau mereka terpilih untuk mendapat daging korban tu. Jadi itulah sekecil-sekecil sumbangan yang kita sumbangkan tu. Mungkin bagi kita sangat simple, tapi sebenarnya bagi orang yang menerima tu besar sangat makna dia. Jadi itulah saya yang ingin sampaikan kepada apa yang semua orang yang mendengar sekarang ni. InsyaAllah. Terima kasih Sister Ramlah. Dan sedikit pesanan akhir daripada Ustazah, ada tak nak sampaikan kepada penonton kita pada malam ini? Baik, Alhamdulillah. Kalau ikutkan memang tak rasa pun masa itu dah sampai rupanya 9.58, tapi satu saja yang saya boleh ucapkan, terima kasih saya ucapkan kepada Irma, kepada Sister Ramlah yang telah berusaha. Saya faham dan saya percaya untuk buat misi kemanusiaan ini kita tidak didendang. Kita nak bantu orang yang susah ni, orang tak sebut. Sebab ada beberapa kita kata, sebab saya juga dalam zakat, orang kata alah tu memang kerja dia orang. Padahal sebenarnya kita buat tadi tu dengan penuh jiwa kita. Tapi kita ingat satu, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah lupa untuk mencatat sekecil-kecil kebaikan walaupun dia adalah sebesar zarah. Segala apa yang IRM, Islamic Relief Malaysia, kumpulkan daripada semua penyumbang, yang penyumbang tadi confirm dapat pahala. Dan IRM akan dapat juga pahala kerana menjadi jambatan. Betul tadi macam Sister Ramlah kata, kami adalah jambatan untuk menyampaikan, IRM menjadi jambatan untuk menyampaikan kepada orang di luar sana. Dan sahabat-sahabat sekalian, jom kita support. Kita jadilah satu negara yang ada sifat hati yang cakna. Dan cakna itu kita tak nak bermusim, tapi kita nak sentiasa cakna. Kerana kemiskinan itu adalah bukan ujian kepada mereka, tapi ujian kepada kita. Setakat mana kita boleh menghulurkan duit malam ini serendah RM10 dalam akaun Puan Irma Hasmi di Maybank yang tertera. Setakat mana yang kita ni, itu adalah ujian yang paling besar untuk diri kita. Dan itu sahaja daripada saya. Moga semua segala sumbangan, segala penat lelah IRM semua diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Saya sudah semula kepada Pak Irma. InsyaAllah. Amin atas doanya. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Dan korban-korban juga, zakat jangan lupa ya Ustazah. Boleh bersama-sama dengan pusat pungutan zakat PPZ. Memang popular PPZ, memang memudahkan cara untuk kita menjalankan ibadah. Itu memang wajib tu zakat tu kan. So dalam laman web PPZ memang mudah. Saya pun dah register dalam tu, dan setiap tahun ataupun setiap bulan mesti ada peringatan supaya kita ni kan manusia mudah lupa. Jadi kena diingat-ingatkan selalu. Jadi Alhamdulillah saya sangat syukur bila saya dah daftar dengan PPZ sebab memudahkan cara saya nak menjalankan ibadah. Tuntutan memang fitrah kita kena wajib. Itulah dia, kita kena keluarkan zakat. Dan zakat ni sama impact dia, jangan takut bayar zakat sebab takut rezeki habis kan. So sama je dengan sedekah tadi, lagi kita keluar lagi dah banyak kita dapat kan Ustazah kan. Betul. InsyaAllah. Dan kita
Malam ni saya update ya, setakat selama 1 jam ni kita dapat kumpul RM360 yang dah menderma dalam masa 1 jam. Okey. Walaupun sikit-sikit tapi kita totalkan dapat 360. So alhamdulillah satu package dah lepas kan. Satu package 300 dapat berjaya. Alhamdulillah, syukur, terima kasih kepada yang menderma dan sumbangan untuk rezeki korban pada malam ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Ustazah dan juga Sister Ramlah pada malam ni, Ustazah Nurul Hidayah dan juga Sister Ramlah kerana meluangkan masa selama 1 jam bersama dengan Summit Relief Malaysia berkongsi pengalaman dan juga ilmu yang cukup bermanfaat. Alhamdulillah. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi di sesi yang seterusnya. Mana tahu ada peluang lagi kita nak kongsi-kongsi. InsyaAllah kita jumpa lagi kalau diberi peluang dan panjang umur. Terima kasih dan saya minta maaf kalau ada saya pada malam ini. Terima kasih. Dan kepada penonton-penonton yang masih ada di sini ataupun yang nak tengok live ni selepas ini pun, anda boleh terus je, kalau kata tak cukup info boleh layari ke www.islamic-relief.org.my dan follow lah Instagram dan juga Facebook dan Twitter Islamic Relief Malaysia untuk sentiasa mendapat update terkini dan juga kempen yang sedang dijalankan. InsyaAllah fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief Malaysia. Terima kasih lagi semua dan terima kasih Islamic Relief Malaysia kerana memberi peluang kepada kami untuk malam ini. Assalamualaikum. Anda tahu tak, Islamic Relief berada di lebih 45 buah negara di seluruh dunia. Menyedari kepentingan ibadah kurban kepada umat Islam setiap tahun, Islamic Relief Malaysia ingin bersama anda melalui kempen Rezeki Korban. Terdapat 6 kumpulan mewakili 28 buah negara termasuklah Palestin, Syria, Yaman, Malaysia, Somalia dan lain-lain lagi. Harga untuk satu bahagian bermula serendah RM350 sahaja sehingga RM1,500. Untuk menyertai, mudah sahaja. Layari www.islamic-relief.org.my atau hubungi terus 03-8926-3434. Jangan lupa laksanakan ibadah kurban anda bersama Islamic Relief Malaysia. #Zahra. Terbentangnya langit luas.